السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bertemu kembali setelah terhenti pengajian kita hampir 5-6 bulan. Tetapi apa yang menghairankan PKP ni, sebelum PKP soft dekat situ juga akhirnya, masa PKP pun situ juga akhirnya. Samalah surau saya pun. Dulu 5 soft, sekarang pun 5 soft. Padahal dulu rapat-rapat, sekarang jarak-jarak. Ala kulli hal, itu yang menghairankan kita, kesan PKP itu. Ala kulli hal, para jemaah yang dirahmati Allah, oleh kerana dah lama tak datang, saya pun dah tak ingat mana akhirnya. Cuma malam ni saya nak pilih satu tajuk. Tuan-tuan buka muka surat 355. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kata Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari. Malam ni kita masuk bab ke-112. Babu ma jaa fi sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang telah datang ia pada menyatakan sifat selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini nanti kita akan bincangkan satu selawat yang dinamakan selawat Ibrahimiyah. Berbetulan kita baru sahaja menyambut peristiwa korban hijrah ni, hijrahlah korban pada bulan Zulhijjah. Jadi korban itu memperingati Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang mengorbankan anaknya Ismail. Tetapi hijrah juga sebenarnya ada kaitan dengan Nabi Ibrahim, di mana dalam sejarah menunjukkan orang yang pertama berhijrah meninggalkan tanah air tempat lahirnya kerana membawa risalah agama Allah adalah Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim ni orang pertama berhijrah atas muka bumi, meninggalkan kampung halaman. Bukan saja Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Ibrahim juga dikatakan meninggalkan kampung halaman. Daripada Mesir, bumi Kinanah, berhijrah ke bumi Syam di Palestin kerana membawa risalah agama Allah. Bersama-sama Nabi Ibrahim, istrinya Sarah dan Nabi Lut
Nabi Lut itu adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Iaitu ketika Nabi Ibrahim di Palestin, Nabi Lut duduk di Jordan berdakwah pada kaumnya di kota Sodom itu di Jordan. Tu kita pergi Laut Mati itu. Batu Laut Mati itu sebelah dengan Palestin. Para hadirin, para jemaah rahmati Allah. Jadi malam ni kita akan bincang satu selawat dinamakan selawat Ibrahimiyah karena kita menyebutkan nama Nabi Ibrahim dalam selawat itu. Qala musannif, kata Syekh Marbawi, an Imam Tirmidzi an Ka'ab ibni Ujrah qala qulna ya Rasulullah hadha assalamu alayka qad alimna fa kayfa as-salatu alayka qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya hadisun hasanun sahih. Artinya daripada Ka'ab bin Ujrah katanya, kami ya Rasulullah, ini salam atas Tuhan. Sesungguhnya telah kami ketahui bagaimana selawat kami atas Tuhan. Sabdanya Nabi, bacalah sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Para jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat, apakah dipanggil asbab wurud, sababul wurud, sababul warid? Apakah sebab keluarnya, tercetusnya hadis ini? Pertanyaan sahabat ini. Tengok keterangan Syekh Marbawi 434. Fa'lam ayyuhal ikhwan, ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah datang hadis, dikeluarkan hadis ini oleh Abu Isa Tirmidzi pada kaifiat cara selawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam salam, iaitu kata Imam Tirmidzi an Ka'b bin Ibni Ujrah, diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah, katanya, qulna, telah berkata kami bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat itu surah Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat yusalluna, sentiasalah selawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segala orang mukmin, wahai segala orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah olehmu sekalian atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu, dan ucapkan salam olehmu atasnya. Jadi ketika turun ayat ini ada dua perintah Allah. Perintah Allah wajib ke sunat. Asal perintah Allah wajib. Jadi dua perintah. Satu, Allah perintah kita selawat pada Nabi. Yang kedua, Allah perintah pada kita wasallimu, beri salam atas Nabi. Cuma ulama-ulama berikhtilaf bilakah masa wajib. Bila masa wajib? Dalam mazhab Syafi'i kita mengambil faham wajib selawat dan salam kerana firman Allah sallu alaihi. Sallu itu dipanggil fi'lu amrin, perintah. Jadi Allah perintah selawat. Wasallimu juga fi'lu amrin, perintah bagi salam. Jadi kita mazhab Syafi'i mengambil faham wajib selawat salam ini di dalam solat pada tahiyat akhir. Sebab itu jadi rukun solat yang ke 11, 12. 11 kita bagi salam. 12 kita selawat pada Nabi. 11 tu kita tahiyat, dalam tahiyat tu ada salam. Baik. Jadi sahabat tanya, ya Rasul, bila turun ayat ini,
Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, inilah salam atas Tuan." Maknanya inilah salam yang telah diperintahkan pada kami untuk beri salam pada Tuan. Sesungguhnya telah kami tahu dengan ajaran Tuan hamba. Jadi sebelum turun ayat ini, datang suatu peristiwa ketika bersolat. Dalam tahiyat akhir, pada tahiyat akhir, sahabat-sahabat duk baca Assalamu ala Allah. Sebelum diajar tahiyat itu, sahabat duk baca Assalamu ala Allah, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, Assalamu ala Israfil, Assalam. Jadi Rasulullah tegur sahabat-sahabat, Nabi kata jangan cakap gitu. Maknanya pada tahiyat akhir kamu sebut begini, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu salam kita pada Rasul. Itu salam kita pada Rasul, diajar oleh Rasul. Dan diajar oleh Rasul salam itu sebelum turun perintah ni. Sebelum turun perintah, sallu alaihi wasallimu. Ini yang ditanya oleh sahabat ni, kata Ka'ab, kami tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah tahu Tuan telah ajar kami bagaimana beri salam pada Tuan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi Tuan dah ajar kami macam mana memberi salam pada Tuan dalam sembahyang. Sekarang ni turun arahan sallu alaih, selawat pula. Jadi salam pada Tuan tu kami dah tahu. Sekarang ni kami nak tanya, macam mana pula kami nak berselawat pada Tuan? Di sinilah pegangan mazhab Syafi'i. Sebab apa kita kata wajib di dalam sembahyang? Sebab tengok pada hadis itu, kata sahabat, Tuan telah ajar kami macam mana beri salam pada Tuan dalam sembahyang. Sekarang kami nak tanya pula, macam mana nak selawat pada Tuan dalam sembahyang pula. Di situlah pegangan mazhab Syafi'i, wajib berselawat dan salam di dalam solat. Itu sebab jadi rukun dalam mazhab Syafi'i, rukun duduk tahiyat akhir rukun, membaca tahiyat akhir rukun, selawat atas Nabi pada tahiyat akhir pun rukun. Itu mazhab Syafi'i. Sebilangan mazhab mereka mengambil faham ayat ini arahan Allah selawat dan salam. Memang Allah arah, tapi tak disebut spesifik bila. Maka mereka mengambil faham bila-bila pun boleh selawat dan salam. Dan sebahagiannya mengambil faham sebut aja nama Nabi Muhammad wajib salam. Kerana mereka mengambil hadis Nabi, sabda Rasulullah, al-bakhil, orang yang bakhil, Nabi kata orang yang bila disebut nama saya tak mau selawat pada saya. Jadi mereka faham sebut nama Rasulullah aja kena selawat dan salam wajib. Sebilangan ulama mengambil faham begini pula, Allah memang Allah perintah, maknanya sepakat wajib selawat salam, cuma bila masanya. Jadi sebahagiannya kata setiap kali sebut nama Nabi Muhammad wajib selawat salam. Sebahagiannya mazhab kita Syafi'i, dalam solat wajib selawat salam pada tahiyat akhir. Sebahagian ulama mengambil faham wajib selawat salam sekali seumur hidup. Sekali semua hidup. Maknanya kalau hidup mengaku Islam tak pernah selawat, tak pernah salam ke Nabi, tak sempurna, tak menjunjung perintah Allah. Baik, balik pada mazhab kita Syafi'i. Di sinilah hadisnya. Di sini hadis yang kita pegang. Kerana sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya telah kami tahu dengan ajaran Tuan supaya selawat pada Tuan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka bagaimana pula kaifiat, cara selawat atas Tuan, ajarlah kami hamba sekalian pula. Jadi mereka minta Nabi ajarkan macam mana nak selawat di dalam solat.
Lalu Rasulullah pun ajarlah sahabat, sabda Nabi, qulu, sebut olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Cuma ada orang tanya soalan, kenapa tak sama dengan yang kita baca? Kerana hadis ni banyak. Hadis banyak. Sebab tu kita perlukan pedoman daripada orang yang sangat alim. Maka yang alim dari kalangan ulama-ulama ialah ulama mujtahid. Maka itulah yang alim antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita ikut orang yang alim. Mereka jumpa hadis yang berbagai-bagai. Ini satu daripada beberapa hadis sah, kita amalkan yang ini. Tapi yang kita baca itu pun hadisnya sahih. Semua sahih belaka. Jadi yang penting selawat Nabi itu. Baik. Cuma nak dibincangkan di dalam hadis ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maknanya, ya Allah, ya Tuhanku, rahmatkanlah atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau rahmatkan atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim, dan kurniakanlah keberkatan atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah berkatkan atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim fil alamina, bahwasanya engkaulah ya Allah atas sekalian fil alamina innaka Hamidum Majid, engkaulah yang terpuji yang majid, lagi maha mulia. Innaka Hamid, engkaulah yang terpuji, majid, yang lagi maha mulia. Tayyib. Timbul pula persoalan, mengapa kita selawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya? Biarlah family Muhammad dia selawat, doa. Timbul soalan tu ya. Maka di sini menariknya lagi kata Syekh Marbawi, siapakah yang dikatakan Ali Muhammad? Yang kita duduk sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawatkanlah, ya Allah, rahmatlah Muhammad dan keluarga Muhammad. Sampai ada orang tak puas hati, family dia je, pak kita duduk mana? Baik, tuan-tuan yang ada kitab, buka muka surat 359. Tengok pada bilangan 439 supaya kita jelas siapakah yang dimaksudkan dalam selawat kita selama kini. Keluarga Muhammad tu siapa? Qala musannif, kata Syekh Marbawi, selawat atas Ali. Ali ni maknanya keluarga Muhammad. Siapa dia? Kita sebut Ali Imran, keluarga Imran. Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Siapa dia yang dimaksudkan keluarga Nabi Muhammad ini? Kata Imam Nawawi, telah bersalah-salahan ulama. Ini dipanggil ikhtilaf, berbeza pandangan ulama, siapakah yang dimaksudkan dalam doa kita, selawat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa dia? Baik, bermula yang lebih zahirnya, dan ialah ikhtiar Azhari dan lain daripada dan lainnya daripada al-muhaqqiqun. Apa maksud yang zahir? Maknanya, di segi makna yang zahir secara literal, secara kasar, yang dimaksudkan dengan keluarga Muhammad itulah ikhtiar, pendapat yang terpilih dari kalangan muhaqqiqun. Muhaqqiqun ni ulama-ulama ahlu tahqiq. Kita panggil golongan-golongan muhaqqiqun ni termasuklah ulama akidah. Mudah cakaplah bahawa yang dimaksudkan keluarga Nabi Muhammad ni sekalian umat Islam, sekalian orang beriman ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lah, maka kita selawat pada Nabi tu
Dan Ali Muhammad juga kita mendoakan, selain minta Allah rahmat Rasul, rahmatkan juga sekalian orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan salah faham lagi ya. Baik, nanti kita akan simpulkan. Itu pandangan yang pertama. Dan qaul, pendapat yang kedua, mengatakan yang dimaksudkan keluarga Muhammad itu ialah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim maknanya, kita ingat Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi mana-mana orang yang lahir daripada keturunan Bani Hashim itu dikatakan keluarga Muhammad. Itu lebih besar lagi, ramai Bani Hashim ramai. Kalau ambil Bani Muttalib pun ramai. Itu pandangan yang kedua. Dan kaul pendapat yang ketiga mengatakan ahli rumahnya, ahli rumah Nabi SAW dan zuriat keturunan Nabi. Maknanya darah daging Nabi. Darah daging Nabi siapa dia? Darah daging Nabi ialah anak, cucu, cicit sampailah ke bawah yang lahir dari darah daging Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali menantu Rasul, bukan darah daging Rasul. Darah daging Rasul tumpah kepada putera-puteri Rasul. Tetapi putera-puteri Rasulullah tidak ada zuriat. Cuma mereka ini wafat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan zuriatnya pun tidak ada keturunan kecuali pada keturunan Sayyidatina Fatimah yang berkahwin dengan Sayyidina Ali. Ada Hasan, Husain, Muhsin, ada lagi Zainab, ada. Tapi yang punya zuriat keturunan hanya Hasan Husain saja. Yang lain mati kecil belaka, wafat masa kecil belaka. Jadi dari darah daging Hasan, Husain sampai hari ini itu darah daging Rasul. Itu pendapat ketiga. Itu yang dimaksudkan dengan Ali Muhammad, keluarga rumah Nabi Muhammad. Jadi 3 pendapat. Maka 3 pendapat ini disebut dalam kitab Syarah Jawharah Tauhid oleh Syekh Ibrahim Al-Bujarimi. Kata beliau 3 ni mudah nak faham. Kalau ambil daripada maksud keluarga Rasul dalam nisbah berdoa, kita mendoakan rahmat dan berkat untuk Rasulullah dan keluarga Rasulullah, maka ambil daripada perspektif nisbah doa, semua orang beriman dianggap keluarga Rasulullah. Kita doakan semua sekali. Rasulullah kita doakan Nabi dapat rahmat, Nabi dapat berkat. Begitu juga dengan keluarga Nabi, maknanya semua orang beriman juga mendapat rahmat dan berkat. Itu nisbah pada doa. Dalam doa kita yang kita duk selawat tu, kita maksudkan semua orang beriman. Itu perspektif yang pertama. Kalau ambil daripada perspektif yang kedua, orang yang Nabi sebut haram makan zakat, haram makan sedekah, ahli keluarga Nabi. Yang ni kalau kita masuk orang beriman tak makan zakat kita semua ni, ya, maka nisbah kepada haram. Nabi memang menegah keluarga baginda makan zakat dan sedekah ialah Bani Hashim, Bani Muttalib. Jadi keturunan Bani Hashim ni lebih luas lagi. Bukan darah daging Nabi, tapi pak saudara Nabi. Macam Sayyidina Ali Bani Hashim. Abu Talib pun Bani Hashim. Walaupun cuma Abu Talib tak beriman. Abu Lahab pun Bani Hashim. Abdullah ayahanda Nabi Bani Hashim, Bani Muttalib. Sampai hari ini masih ada Bani Hashim. Antaranya Raja Jordan. Raja Jordan tu Hashimi. Betul dipanggil Hashimite Kingdom. Dia adalah keturunan Bani Hashim. Cuma dia bukan keturunan darah daging Rasul. Ya, itu dipanggil orang yang haram makan zakat. Nisbah di situ yang kedua, semua Bani Hashim. Bukan semua orang beriman. Betul orang beriman boleh makan zakat. Tapi kalau dia Bani Hashim, Bani Muttalib, dia tak boleh makan zakat. Itu nisbah perspektif yang kedua.
Perspektif yang ketiga adalah darah daging Nabi. Yang ini lebih istimewa kerana Rasulullah pernah bersabda, orang yang darah Nabi mengalir dalam tubuhnya tidak akan dimakan api neraka. Jadi ini keistimewaan ahli bait, dipanggil ahlul bait Rasul, ahli rumah Rasul. Keturunan siapa dia? Hasan, Husain. Memang mereka ada kemuliaan, jangan kita perendahkan. Hari ini kalau di Malaysia biasanya golongan Said dan Syarifah itu. Walaupun sebahagian mereka punya karaoke, night club. Pun kita nasihat, oh salah kau keluarga Nabi, buka karaoke pula, buka night club pula. Ada. Tuan-tuan carilah ada keluarga Rasul. Di KL tu buka night club. Marah keluarga Rasul yang lain. Apalah kita keluarga Rasul dah dengan Rasul buka night club pula. Di KL tuan-tuan carilah, saya tak mau sebut mana. Ada orang besar keturunan Said Syarifah ni, la haula wala quwwata illa billah. Keturunan Syahas, keturunan Rasul, jadi pelakon, jadi penyanyi, tak bertudung, la haula wala quwwata illa billah. Macam mana pun dia doalah, Allah beri hidayah taufik pada mereka, tapi mereka tetap punya kemuliaan, ya. Baik, itu supaya kita jelas bahawa yang kita doakan dalam selawat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bukan saja darah daging Rasul, bukan saja Bani Hashim. Di sisi ulama muhakkikun, ahlul tahqiq, ahlul aqidah, semua umat, semua orang yang beriman adalah ahli keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi puas hati kita banyakkan menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab ada juga yang ekstrim, Allahumma salli ala Muhammad, Ali aku tak nak sebut. Pasal apa? Family dia, pandai-pandai dia lah. Jangan tuan-tuan, kita lah family Rasul yang dimaksudkan dalam doa. Itu nisbah doa, orang beriman semuanya dianggap ahli keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang pertama telah dijelaskan di dalam kitab ini. Kemudiannya, yang keduanya, mengapakah disebutkan nama Nabi Ibrahim di dalam selawat ini? Inilah yang dikatakan antara selawat terbaik yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dinamakan selawat ini sebagai selawat Ibrahimiyah. Ya, selawat Ibrahimiyah. Baik, mengapa disebutkan nama Nabi Ibrahim? Tuan-tuan tengok muka surat 357 bawah sekali itu, pada bilangan 437. Selawat Nabi dan dalil wajibnya, kata Imam Nawawi, dan sesungguhnya telah dibangsakan oleh satu jamaah mazhab kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada hukum mewajibkan selawat atas Nabi, kemudian daripada tahiyat itu kepada menyalahi ijma' para ulama. Kata Imam Nawawi, dan tiada sah perkataan mereka itu demikian. Maknanya ijma' ulama kata tak mesti dalam tahiyat, tapi kita mazhab Syafi'i kata wajib selawat pada Rasul dalam tahiyat akhir. Jadi Imam Nawawi jawabnya apa jawapannya? Jawapannya, dan tiada sah di sisi mazhab, dan tiada sah perkataan mereka itu, perkataan mereka yang kata tak wajib dalam sembahyang, bila-bila pun boleh sebut je nama Nabi, wajib selawat. Tapi kita tetap berpegang wajib selawat salam itu di dalam tahiyat akhir. Kerana apa? Kerana bahawasanya mazhab Asy-Sya'bi, sebagaimana kami sebutkan dalam masalah yang telah lalu, dan sesungguhnya telah meriwayatkan dia daripada Imam Al-Baihaqi, dan pada mengambil dalil bagi wajibnya itu tersembunyi, dan bermula ashab kita, ulama kita Syafi'i mengambil hujah mereka dengan hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, bahwasanya mereka itu berkata betapa, yakni bagaimana ketika turun ayat
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan wahai orang beriman, selawatlah olehmu dan ucapkan salam atas Rasul. Jadi mereka tanya, bagaimana kami selawat atas Tuhan ya Rasulullah? Maka sabda Nabi sebut olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kata mereka, dan bermula amar. Amar maknanya perintah itu bagi mewajibkan, dan bermula qadar ini tiada zahir mengambil dalil dengan dia melainkan apabila disatukan kepadanya riwayat yang lain. Iaitu ada satu riwayat, kata Imam Nawawi, riwayatnya begini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak selawat atas Tuhan ketika dalam sembahyang? Itulah sebabnya kita kata wajib itu dalam sembahyang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, Tuhan telah ajar kami bagi salam pada Tuhan dalam sembahyang. Sekarang turun arahan supaya kami selawat dan salam pada Tuhan dalam sembahyang. Jadi Tuhan dah ajar kami bagi salam dalam sembahyang. Macam mana? Bagaimana? Kaifa nusalli alaika idza nahnu fi salatina? Itu sebab dalil kita ambil dalam sembahyang. Kerana sahabat tanya Nabi, macam kan mana pula sekarang kami nak selawat pada Tuhan ketika dalam sembahyang? Lalu Nabi pun jawab. Nabi kata, kamu baca begini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang kita dah baca. Di situlah sandaran hukum mazhab kita Syafi'i. Jadi jangan kata kita tak ada dalil. Kita ada dalil ya. Cuma bagi mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, mereka kata dalam sembahyang tu sunat, tak wajib. Itu pahamnya di situ. Kita faham wajib. Di mana kita faham wajib? Kerana sahabat tanya Nabi, macam mana nak selawat pada Tuhan dalam sembahyang? Kerana dah turun arahan Allah tadi supaya selawat dan salam pada Nabi. Jelaslah di situ kewajipan itu di dalam sembahyang. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dalam selawat kita pada Rasulullah itu, kalau tuan-tuan perhati, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam satu riwayah ada wa ala ali Ibrahim, yang bermaksud, ya Allah, kami mohon padamu rahmat atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah rahmat Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Dan wabarik ala Muhammad, dan berkatilah atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah berkat Nabi Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim. Soalnya, mengapa disebutkan sebagaimana? Di sinilah menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam bahasa kita dipanggil equality kan? Sebagaimana tu. Sebagaimana ya Allah engkau rahmat Nabi Ibrahim, bagaimana engkau berkat Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, begitulah ke atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Di sinilah menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan perkaitan Nabi Ibrahim dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di manakah mulia Nabi Ibrahim? Antaranya tuan-tuan, kemuliaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini adalah orang pertama berhijrah meninggalkan tanah air, menjunjung perintah Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad juga berhijrah meninggalkan tanah air, menjunjung titah Allah. Jadi Rasulullah berhijrah, bukan melarikan diri. Macam tuan-tuan lah, saya kenal Pak Yang ni dulu kat Keramat. Pak Yang datang sini pelarian ke? Bukan hijrah. Marah Pak Yang, pelarian. Hijrah, pindah kan. Jadi maknanya begitulah Nabi Ibrahim.
orang yang berhijrah, orang pertama hijrah. Nabi Ibrahim dulu di Mesir, berhijrah ke Palestin. Mesir dulu dipanggil bumi Kinanah, Palestin dipanggil bumi Syam. Rasulullah juga berhijrah. Rasulullah Makkah pergi ke Madinah. Makkah Madinah tu orang panggil bumi Hijaz. Hijaz. Taib, itu yang pertama, mulia Nabi Ibrahim. Yang kedua disebutkan nama Nabi Ibrahim ini kerana keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Dikatakan bahawa Nabi Ibrahim adalah imam ummah Hanif, orang yang qanitin, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim juga adalah nabi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikut milah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Ini disebutkan dalam surah An-Nahli ayat 123. Surah An-Nahli ayat 123, Allah berfirman, "Tsumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Allah berfirman, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi', ikutilah millata Ibrahim, ikutlah milah ajaran Ibrahim, hanifan, yang hanif, yang suci murni. Maka ayat ini menjawab tuduhan orang yang jahat. Tuan-tuan pernah dengar tak ada orang kata sebelum Rasulullah dapat wahyu usia 40, Nabi kita ni kafir, dia kata. Na'udzubillah, jangan biadab dengan Rasul. Ayat ini menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah sembah berhala. Rasulullah duduk di atas agama Hanif, agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuma waktu jahiliyah ajaran Nabi Ibrahim ni banyak yang telah diselewengkan. Seleweng banyak. Maka Rasulullah betulkan balik. Antaranya ialah haji. Batu syariat ataupun ajaran Nabi Ibrahim yang kita masih dapat buat sekarang ni, kalau di Malaysia, korban je. Korban aja. Batu siapa buat korban, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Nabi Ibrahim. Kemudian banyak sunnah Nabi Ibrahim ni di Mekah, tawaf, sa'i, apa lagi? Tuan-tuan melontar jamrah. Itu semua ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Buat haji itu dipanggil seruan Nabi Ibrahim. Allah perintah Nabi Ibrahim, suruhlah wa'adzin finnas bil hajj. Wahai Ibrahim, suruh pergi haji. Baik. Maka Rasulullah duduk di atas ajaran Hanif. Dan memang zaman jahiliyah agama Nabi Ibrahim telah diseleweng. Tetapi masih ada orang-orang Mekah yang berpegang kepada ajaran asal Nabi Ibrahim. Ada antaranya Waraqah bin Naufal. Kerana itu kita baca dalam sejarah Islam, sirah hidup Rasul, ketika Rasulullah mendapat wahyu, keta-keta Rasul, balik jumpa Khadijah, Khadijah selimutkan Rasul. Setelah tenang, apa kata Khadijah? Mari kita berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu masih mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Ya, sebab tu dia tak sembah berhala. Dia tak setuju dengan berhala yang banyak di Mekah tu, dia tak setuju. Maka itu, sebab itulah kita pun kadang-kadang disuruh berzikir sebagaimana yang diajar oleh Rasul, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tu kalau dalam ma'thurat memang ada doa zikir tu kan. Kita sebut ala millati abina Ibrahim, atas milah ajaran bapa kami Ibrahim, hanifan, agama hanif. Itu dirakamkan nama Nabi Ibrahim. Itu antara keistimewaan Nabi Ibrahim. Dan lagi mulianya Nabi Ibrahim alaihi salam ini kerana Nabi Muhammad dan pengikut Rasulullah adalah orang yang utama di sisi Nabi Ibrahim. Kita ni mulia di sisi Nabi Ibrahim.
Ini disebut dalam surah Ali Imran ayat 68. Surah Ali Imran ayat 68, Allah berfirman, inna awlan nasi Ibrahim lalladzina ittaba'uh wa hadzal nabi walladzina amanu. Sesungguhnya orang yang paling mulia kepada Nabi Ibrahim ialah orang yang mengikutnya, mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Wa hadzal nabi, dan nabi ini merujuk pada Nabi Muhammad, walladzina amanu, dan orang yang beriman pada Muhammad. Batu kita ni dianggap mulia di sisi Nabi Allah Ibrahim. Batu disebutkan nama Nabi Ibrahim dalam selawat ini, dan disebutkan di dalam kitab Durul Mukhtar. Antara sebab disebutkan nama Nabi Ibrahim ni sebab apa tuan-tuan? Dalam tahiyat kita, kama shallaita ala Ibrahim, kerana dikatakan di malam Isra wal Mi'raj, waktu malam Isra Mi'raj, naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang pertama, di langit yang ketujuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Masa itu Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur. Di bumi ada Baitullah. Jadi waktu berjumpa dengan Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim sebut kepada Rasulullah, Nabi Ibrahim kata, Aqri ummataka minni assalam. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, aqri ummataka, sampaikan pada umat kamu salam saya. Agar Nabi Ibrahim kirim salam pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bangganya kita. Waktu kita sebut nama Nabi Muhammad, nama Nabi Ibrahim di dalam selawat kita, kerana kemuliaan yang Allah beri pada Nabi Ibrahim tu. Baik. Sebab apa lagi kita sebut nama Nabi Ibrahim? Kerana tuan-tuan, dan mengapa disebut keluarga Ibrahim? Kerana hakikatnya selain Allah muliakan Nabi Ibrahim, Allah juga memuliakan keluarga Nabi Ibrahim. Maka itu kalau kita baca balik sejarah Nabi Ibrahim, siapakah keluarga Nabi Ibrahim? Dalam sejarah mencatatkan Nabi Ibrahim alaihi salam bernikah dengan Siti Sarah, tak punya anak. Itu ujian Nabi Ibrahim. Kemudian bernikah dengan Siti Hajar. Allah takdirkan dapat anak yang pertama, namanya Ismail. Itu pun Allah uji lagi, sudah dapat anak, letakkan di padang pasir di Makkah itu. Itu ujian Nabi Ibrahim. Dan dalam tafsir Ibn Katsir menyebutkan ketika Allah menguji Nabi Ibrahim tak punya anak tu, dapat anak yang pertama Nabi Ismail, masa tu usia Nabi Ibrahim sudah 86 tahun. Pak ya berapa? Boleh lagi. Nabi Ibrahim anak tamu umur 86. Kemudian itu perkahwinan dengan Siti Hajar, dapat anak Nabi Ismail umur 86. Dengan Siti Sarah pun dapat juga akhir-akhirnya. Pada masa tu usia Nabi Ibrahim sudah 99 tahun. Umur atuk kan tanya. Atuk 96. Atuk tak nak anak, dia nak parti barunya. Atuk telah kuliah. Atuk dia ke situ dia. Jadi 99. Di situlah tuan-tuan lihat, daripada Nabi Ibrahim lahir Nabi Ismail. Maka itu istimewanya Nabi Ibrahim dipanggil bapa Nabi-Nabi, Abu Al-Anbiya. Kerana dikatakan selepas Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi yang lahir semuanya adalah daripada zuriat Nabi Ibrahim. Hebat tak hebat Nabi Ibrahim ni. Cucu cicitnya bawah tu semua Nabi-Nabi. Saya ulang balik, Nabi-Nabi yang dilantik menjadi Nabi dan Rasul selepas Nabi Ibrahim adalah daripada darah daging Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Asalnya dua orang je, Nabi Ismail. Nabi Ismail tu dipanggil Abul Arab, bapa orang Arab. Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail lahir bangsa Arab. Maka cucu cicit yang ke bawah apa nama, piut ke apa nama tu,
lahir seorang lagi nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ishak dapat anak namanya Yakub. Yakub pun jadi nabi. Dapat cucu namanya Yusuf. Yusuf pun nabi. Daripada Nabi Ishak lahirnya Bani Israel, nabi-nabi yang banyak dari kalangan Bani Israel. Hebat Sebab itulah kita kata, ya Allah, berkatilah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau berkat Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi keluarga Nabi Ibrahim ni memang hebat-hebat. Malah ada sahabat bertanya Rasulullah, siapakah manusia yang hebat? Antara jawapan Nabi, orang hebat ialah Yusuf bin Yakub. Kenapa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ni dianggap orang hebat sebab Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. 4 keturunan Nabi. Kita kalau atuk ketua kampung, mati atuk anak jadi ketua kampung, mati anak cucu jadi ketua kampung, cicit ketua kampung. Oh, hebat. Atuk tok imam, mati atuk anak jadi tok imam, cucu jadi tok imam, cicit jadi tok imam. 4 keturunan. Atuk pendekar, anak pendekar, cucu pendekar, cicit pendekar. Hebat. Tak mau cerita lah yang lain tu. Ini atuknya Nabi, anak jadi Nabi, cucu jadi Nabi, cicit jadi Nabi. Itulah kehebatan Nabi Yusuf alaihi salam. Keturunan baik-baik ada. Jadi itulah istimewanya Nabi Ibrahim. Semua Nabi Rasul yang diutus selepas Nabi Ibrahim adalah daripada nasab Nabi Ibrahim. Dan juga disebutkan nama Nabi Ibrahim, kata para ulama dalam selawat kita ini, kerana memperingati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah daripada nasab keturunan Nabi Ibrahim. Memang Allah beri kemuliaan banyak pada Nabi Ibrahim. Itu sebab Rasulullah mention, sebut, ya Allah, rahmatlah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah rahmat, dengan past tense kan, engkau telah rahmat Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah berkat Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Jadi hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, banyak kalau nak sebutkan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam ni. Baik, antara lagi di manakah, apakah sebabnya disebutkan nama Nabi Ibrahim dalam selawat kita tu? Disebut dalam kitab Durrul Mukhtar. Tadi satu disebut dalam kitab Durrul Mukhtar, Nabi Ibrahim pernah kirim salam kepada umat Rasul. Yang kedua, kerana dikatakan, disebut dalam huwa sammakumul muslimin. Dalam surah apa tu? Allah berfirman, dialah, yakni Nabi Ibrahim lah yang memberi nama umat Nabi Muhammad ni sebagai muslimin. Yang kita ni dipanggil muslimin. Muslimin ini yang memberi nama kita ni muslim adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakum, Allah berfirman, dialah Ibrahim yang telah menamakan kamu muslimin. Jadi banggalah kita ni. Rupanya tok nenek kita adalah kita mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Taib. Apalagi kemuliaan Nabi Ibrahim disebutkan lagi dalam kitab Durrul Mukhtar. Antara mulia Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, kekasih Allah. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar Habibullah, pun kekasih Allah. Dua-dua kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi tuan-tuan kalau nak sebut, masa dah habis. Cuma tengok kesimpulan. Ada satu kesimpulan di mana saya tengah mencari ni. Kesimpulannya, memanglah kita tak nafikan mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bincang dia pada muka surat 359 tu, 440 tu. Panjang cerita dia. Tengok muka surat 360. Saya nak simpulkan aja biar tuan-tuan faham. Baca pun kadang tak faham. Biar kita faham. Tuan-tuan tengok
bukan di situ. Tengah cari di mana dia. Tapi tak apalah, tak jumpa pun tak apa. Cuma saya nak ringkaskan begini. Ringkasnya, mengapa Rasulullah berdoa, ajar sahabat-sahabat berselawatlah, baca olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang bermaksud, ya Allah, rahmatlah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah rahmat Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kata para ulama, Rasulullah ajar selawat begini kerana melihat keistimewaan Nabi Ibrahim. Tetapi saya tengah mencari jawapan dalam kitabnya, dan kitab ni lah. Tetapi kesimpulan yang akhir, kata sebilangan ulama, Rasulullah ajar begitu sebelum turun satu ayat yang menjelaskan bahawa Rasulullah lah manusia terbaik sebenarnya. Jadi Nabi ajar begitu kerana Rasulullah belum dimaklumkan. Rupanya Allah memaklumkan, walaupun Nabi Ibrahim itu punya keistimewaan, keluarga Nabi Ibrahim istimewa, tetapi Rasulullah tetap istimewa. Disebut dalam surah Al-Isra, kalau tak silap saya ayat 91, Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjat binafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moga engkaulah wahai Muhammad orang yang diangkat makam terpuji. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimaklumkan kemudiannya bahawa Rasulullah lah orang yang telah dipilih duduk makam mahmud, makam terpuji. Makam terpuji ini Rasulullah bersabda, seorang saja akan duduk di situ. Jadi walaupun kita baca mulianya Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, tetapi tidaklah menafikan bahawa sebenar-benarnya yang paling mulia siapa dia, tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pun begitu, bukanlah kata selawat ni salah, tak salah, tetap kita baca kerana memuliakan Nabi Allah Ibrahim yang banyak keistimewaan. Cuma kita nak simpulkan, jangan kita lupa, walaupun Nabi Ibrahim istimewa, keturunannya, nabi-nabi, semuanya Allah berikan kemuliaan darjat Khalilullah pada Nabi Ibrahim, tetapi sebenar-benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk satu makam yang lebih mulia, dipanggil wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu batulah kita disuruh banyakkan membaca doa kepada berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jumpa sampai sudah kat mana, tapi dalam kitabnya tu jumpa, nanti kita bincang. Itu memang dah kesimpulan sebilangan ulama mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah yang dapat kita kongsikan. Moga-moga setiap kali dengar ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu tuan-tuan ingat, inilah kisahnya sahabat bertanya, bagaimana kami nak berselawat pada Tuhan di dalam solat kami. Okey, dan bagaimana, mengapa Nabi ajarkan selawat Ibrahimiyah itu? Kerana kemuliaan Nabi Ibrahim yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja. Dan bila sebut Ali Muhammad, saya minta tuan-tuan ingat, saya ulang balik, di sudut doa, nisbah doa, Ali Muhammad itu semua orang beriman masuk dalam doa kita kepada Rasulullah dan keluarga Rasul. Orang beriman semua keluarga Rasul. Itu pendapat ulama-ulama ahlu tahqiq. Cuma kalau dari segi haram makan zakat, haram makan sedekah, itu Bani Hashim, Bani Muttalib, tak boleh makan zakat, tak boleh makan sedekah. Tapi di segi kemuliaan darah daging, memang darah daging Rasul ialah ahlul bait Rasul, ahli keluarga, ahli rumah Rasul, iaitulah ahli rumah perkahwinan Rasulullah dengan Siti Khadijah, dapat anak yang 6 orang, 7 orang, 6 orang dengan Maria Kiptiah seorang, jadi 7. Tapi yang punya zuriat hanyalah Fatimah Zahra aja, Hasan Husain.
Itulah nisbah keluarga Rasul di sudut darah daging. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillah, ada soalan silakan. Tak ada, alhamdulillah. Silakan. Okey. Dalam kitab ini tadi saja saya langkahkan, bila diperintahkan kita berselawat, sallu alaih, maka selawat pada Rasul itu wajib pada tahap akhir. Maka yang dikatakan selawat sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Sekurang-kurang situ je yang wajib. Wa ala ali Muhammad sunat ab'ad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sunat hay'ah. Jadi tak baca pun tak mengapa. Jadi sekurang-kurang wajib Allahumma salli ala Muhammad. Dan boleh juga baca sallallahu ala Muhammad pun boleh, asalkan namanya selawat. Selain Allahumma salli ala Muhammad, boleh juga baca sallallahu ala Muhammad ataupun salli ala Muhammad pun boleh, asalkan membawa maksud selawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau yang ada kitab, tengok muka surat 359 pada bilangan 438 tu. Dia dah jawab di situ, sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Jadi jangan salah faham ya, sebab ada yang faham sampai habis tu. Itu yang bila sakit perut tu nahan. Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum. Assalamualaikum cukup. Warahmatullahi wabarakatuh. Pasal apa? Nak pergi toilet tu. Sekarang kita kama pred batal ya. Jadi padahal boleh tinggalkan kama tu, boleh tinggalkan. Wallahu taala a'lam. Soalan lain? Ada? Tak ada. Sekadar itu saja. Semoga Allah rahmati pertemuan kita ini. Bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la